Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 24 Jun 2021. Muhammad Puat Zakarci pada hari ini mempersoalkan tindakan Hishamuddin Hussein yang membisu mengenai isu perakuan bersumpah ahli Parlimen Barisan Nasional. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu berkata tindakan mengunci mulut Hishamuddin itu seolah-olah mengiyakan perkara itu. Semalam, Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz mendakwa akuan bersumpah daripada 25 ahli parlimen merupakan akuan mandat kepada Hishamuddin jika beliau dipanggil menghadap agung. Dalam satu hantarannya di Facebook hari ini, Puat turut menyentuh mengenai surat tular yang didakwa ditulis oleh Hishamuddin kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, Muhammad Puat berkata, Menteri Luar itu tiada kelayakan untuk menghadap agung memandangkan dia tidak memegang apa-apa jawatan. Katanya lagi, jika Hishamuddin setia kepada parti, dia tidak akan membuat perundingan lain yang menyebabkan dia menerima pelbagai persepsi. Terdahulu, pejabat Hishamuddin menafikan surat tular yang mendakwa beliau mendapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri yang baru. Surat tersebut turut disifatkan sebagai fitnah dan satu provokasi politik. Menurut surat yang dikatakan bertarikh 22 Jun itu, Ahli Parlimen Sembrong itu dikatakan mendakwa Majlis Tertinggi BN sebulat suara menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Menteri Luar itu juga berjanji melantik Perdana Menteri sekarang Muhyiddin Yassin serta dua bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Dr. Mahathir Mohamad dalam Majlis Penasihat Perdana Menteri. Surat itu turut menyenaraikan nama-nama yang dicadangkan menganggotai barisan kabinet termasuk ahli-ahli Parlimen PN, Warisan dan juga ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Hishamuddin turut dinamakan sebagai Menteri Kewangan, manakala Azmin Ali dan Ismail Sabri dicadangkan sebagai timbalan Perdana Menteri pertama dan kedua. Sementara itu, Nazri membidas tindakan Zahid menggesa pembukaan Parlimen ketika beliau tidak mengendahkan desakan untuk mengadakan pemilihan UMNO. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Nazri berkata, tempoh sah Zahid sebagai Presiden UMNO sepatutnya berakhir bulan ini dan selepas itu pemilihan parti perlu diadakan. Nazri menambah tiada keperluan untuk menggesa Zahid mengundurkan diri atau bercuti memandangkan dia hanya menjadi Presiden sementara setelah tempoh jawatannya berakhir. Dalam pada itu, Nazri menyifatkan Zahid tidak mempunyai hujah kukuh untuk mempertikaikan dakwaannya bahawa pengerusi BN itu telah hilang kepercayaan ahli-ahli Parlimen gabungan itu. Ini susulan Zahid seperti dipetik utusan Malaysia menyifatkan dakwaan Nazri terhadapnya ibarat cerita kartun. Dalam pada itu, Anwar Musa menjelaskan jajaran baru yang melibatkan Zahid dan Presiden PKR Anwar Ibrahim sememangnya wujud dan terbentuk pada Ogos tahun lalu. Cuma dia meletup pada bulan Oktober. Bila dia meletup pada bulan Oktober, kerana adanya surat itu, kita berada dalam keadaan serba salah. Sebab waktu itu kita berharap nak buat pilihan raya pada akhir tahun 2020. Maka kita memilih untuk mendiamkan isu sekeping surat yang bercanggah dengan keputusan parti. Kerana ambil atas dasar mengelak mudarat yang lebih besar, kita simpan dulu mudarat yang lebih kecil. Kemudian perkara itu merebak selepas sidang belanjawan, di mana usaha nak menjatuhkan kerajaan oleh jajaran baru diteruskan dengan menarik diri seorang demi seorang, kalau masih ingat. Ya, bila menarik diri itu di saat kerajaan sedang sibuk menguruskan COVID, usaha menarik diri itu supaya nak destabilize the government. Kemudian datang perintah darurat pada waktu itu, maka usaha itu terhenti sekejap. Bekas Setiausaha Agung UMNO itu sebelum ini dalam satu sidang media mendedahkan Zahid telah membuat perakuan bertulis menyatakan sokongannya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Perkara itu bagaimanapun telah dinafikan oleh Zahid. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day.
Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan rasa kecewanya apabila proses vaksinasi penduduk negeri itu berjalan pada kadar perlahan. Ini apabila hanya 10% daripada 3.74 juta populasi negeri itu sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Justru Sultan Ibrahim menitahkan supaya kerajaan pusat segera meningkatkan bekalan vaksin serta kadar vaksinasi termasuk di Johor. Untuk rekod kenyataan mengenai kelembapan pengagihan vaksin, bukan yang pertama dikeluarkan pihak istana kepada Putrajaya. 8 Jun lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa setelah mendapati hanya lebih 615,000 dos vaksin diberikan kepada negeri itu. Baginda berpandangan peruntukan itu tidak adil serta tidak seimbang dengan populasi keseluruhan rakyat Selangor. Berdasarkan angka Jawatan Kuasa Khas, Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 setakat 22 Jun, sebanyak 14.56% atau lebih 394,000 daripada populasi Johor sudah divaksin. Menurut Sultan Ibrahim ketika ini, jentera kerajaan negeri bersedia untuk memberi 50,000 suntikan sehari dengan sasaran memvaksin 50% populasi Johor dalam tempoh 2 bulan. Seorang penganggur ditahan polis ketika cuba memecahkan mesin deposit tunai di balik Pulau Pinang semalam. Media melaporkan kejadian itu berlaku di sebuah bank pada kira-kira jam 9.40 malam tadi. Ketua Polis Daerah Barat Daya Kamarul Rizal Jenal berkata, pihaknya menerima panggilan daripada penolong pengurus bank selepas terdengar sistem penggera keselamatan berbunyi. Ketika kejadian, suspek didapati menggunakan besi komponen kenderaan semasa cubaan memecah mesin CDM tersebut. Kamarul Rizal berkata siasatan awal mendapati suspek menaiki bas seorang diri dari Georgetown ke balik pulau bagi melakukan jenayah itu. Suspek juga didapati berada di bawah pengaruh dadah dan mempunyai 4 rekod lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan dan 427 Akta yang sama. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.